Mukhairi Ajmal. Mukhairi tendangkan. Oh! Alisson Kayon. Retak momentum yang diteruskan oleh penyerang Selangor ini. Okay, Assalamualaikum, nama saya Wan Khairil Azwar bin Wan Yusof, berumur 31 tahun, berasal dari Tungun, Terengganu, dan kini saya bekerja di Institut Sukan Negara di Bukit Jalil. Okey, selain daripada kerja hakiki saya di Institut Sukan Negara, saya juga merupakan seorang pengulas sukan. Nak cakap pengulas sukan pun, sukan saya tak buat banyak sangat, tapi lebih kepada bola sepak. So mungkin boleh dikenali sebagai pengulas bola sepak lah dekat saingan Liga Malaysia di bawah Malaysia Football League under MFL. Alright, so hari ini dekat Stadium Majlis Bandara Petaling Jaya, TMPL Malaysia, separuh akhir pertama. Alright, Selangor dan Terengganu. So kita pun saya pun baru saja sampai. So macam biasalah, kalau dari untuk game dekat stadium macam ni, memang saya akan, kalau hari weekday saya akan gerak dari office dengan motosikal saya ni saja, untuk elak jam, untuk elak parking yang susah lah. And then after dah sampai macam ni, akan gerak ke OB belah sana untuk jumpa producer dengan director, and then terus naik ke atas. Kalau orang tanya macam mana saya mula, saya mesti akan sebut nama seorang ni. Nama sahabat saya, Azrin nama dia, Azrin Hashim. Dia merupakan seorang sahabat saya lah. Perjalanan pada asalnya sebab dulu saya suka, memang saya minat dengan benda-benda yang macam ulasan ni, macam selalu ajuk-ajuk suara legend-legend kita kan, macam Arwah, lepas tu Haji Syauqi, semua yang legend-legend. Lepas tu pada sampai satu masa kita dulu awal-awal Instagram kita ada story kan. So saya suka bermain dengan story tu, saya suka buat macam ulasan lalu lintas, trafik kan. Saya suka main-main suara, saya upload kat story saya. Lepas tu benda tu dapat reaksi positif dari kawan-kawan saya. Dan salah seorang daripadanya adalah Azrin ni lah. So Azrin ni dia ada satu liga dekat Shah Alam. Dia owner liga untuk liga sosial dekat Shah Alam. So baru start untuk buat live streaming tau. Live streaming untuk game di liga sosial lah. So benda tu memang orang kata mendapat reaksi positif lah daripada player yang main kan. Sebab sebelum ni dia tengok player profesional saja yang main dekat TV kan. Tapi sekarang diorang pun direkod dan disiarkan secara langsung kat Facebook, kat YouTube. So yes, so masa tu komentari yang liga sosial ni orang jarang buat lagi. So kawan saya si Azrin ni dia invite saya, dia cakap, Azwan, cuba try ni. Aku ada liga final, masa tu final lah. Jom buat dengan ada seorang lagi partner masa tu. Masa tu saya ingat lagi dekat Stadium Panasonic. So saya pun buat. So tu first time saya buat. Alright, so ini bilik komentari untuk perlawanan malam ni. Kalau kat Stadium MBVJ, kalau tak bilik ni, bilik sebelah. So kebanyakannya lah kalau dekat stadium memang dia akan buat dalam bilik, sebab mungkin nak elakkan suasana yang terlampau bising kan. Tapi kalau tanya pendapat peribadi saya selaku seorang pengulas, saya lebih suka untuk duduk luar sebab kita dapat rasa aura dia especially bila jaringan gol, ada jaringan gol lah. Kalau ikutkan mula-mula lepas buat tu, saya rasa macam dah tak nak buat dah. Sebab tak tahu masa tu macam nak serius ke buat benda ni ataupun sekadar nak penuhi permintaan kawan saya je kan. Tapi bila dah lama tu, saya rasa minat yang betul-betul datang minat tu bila saya tengok adanya Selangor Champions League ni. Sebab motif ataupun dia punya misi dan visi tu saya tertarik sebab dia punya objektif utama bukan sekadar mencari bakat-bakat grassroots akar umbi untuk pemain saja, tapi juga untuk semua sektor dalam tu. Referee, pengadil, media, siapa lagi, fisioterapi, jurulatih, dan termasuk kami lah pengulas-pengulas. So benda tu macam membuka minda kita orang semua, macam
okey, nampak objektif apa yang masa tu Football Selangor nak dia orang nak dapatkan pool of grassroots talent kan, bukan saja daripada segi pemain, tapi dari segi semua aspek yang ada dalam tu yang membantu untuk menjayakan liga tu. Bagi saya lah, untuk seorang pengulas perlu ada persediaan yang cukup lah dari segi mental, persediaan daripada apa yang nak kita keluarkan masa mengulas nanti. So bila sampai awal ni kita dah relax sikit, tak ada rushing. So kalau dah sampai awal kebiasaannya lah saya akan turun ke bawah. Kalau ada nampak coach ataupun players, so kita boleh bercakap bersembang. Mungkin kat situ ada modal untuk kita keluarkan nanti time mengulas. Memang kau menggunakan perkataan modal modal ni membawa maksud 1000 makna bagi saya. Bukannya hanya modal tu bukannya hanya modal untuk kata dari segi duit, tapi modal tu boleh juga kita kategorikan sebagai bahan-bahan untuk kita lah. Bahan-bahan bagi saya untuk pengulas, tugas saya seorang pengulas, modal saya untuk keluarkan apa-apa yang saya rasa bernas, yang boleh menarik telinga pendengar, yang boleh membuatkan penonton tertarik untuk duduk di hadapan TV tu. Memang susah. Sebab saya tak tahu nak cakap apa pun sebenarnya. Sebab yang sebelum ni saya just main-main je buat kat story Instagram kan, just record benda-benda yang mengaruh trafik, kita ulas benda-benda yang memang bukan serius pun. Tapi bila dah melibatkan satu perlawanan bola sepak, dia perlu ulasan yang lebih serius lah. Tak, Liga Sosial masa tu just berapa minit je, 60-70 minit macam tu. So dia pun kadang Liga Sosial lah biasalah, kadang ada dua break kan. Kadang ada memang satu half time saja. So benda-benda bila start tu memang saya rasa memang agak sukar lah, sebab nak susun ayat, nak tengok nama pemain, dengan kita pun tak dapat pun official start list kalau kita buat Liga Sosial masa dulu-dulu. So benda tu lah yang saya rasa banyak mengajar saya. Kalau kita tak isi sendiri, mengharapkan contohlah ada orang nak tuliskan, saya rasa tak patut lah, sebab benda ni kita nak keluarkan. Ni modal kita. So modal nak bercakap, tulis, masuk kat kepala, kita keluarkan balik. Sama macam kita menulis lah. Tapi saya mengikut kadar masa, gunalah iPad untuk mudahkan. Sebab kalau kertas, dia akan tergabur lah kan. Selagi tu kertas tu, contoh dah habis game, tak tahu kat mana dah letak. So kalau iPad ni adalah soft copy tu kan. Information ni paling penting. Lain-lain nak cakap pasal statistik semua, sebab kalau saya jenis yang time game, saya tak akan keluarkan banyak sangat pasal statistik semua, sebab lagi tu saya ada co-pair saya, iaitu pandit saya. Dia akan lebih ulas mengenai teknikal dan kalau ada apa-apa yang mungkin insight, sebab bekas pemain kebangsaan dia ada insight yang lagi mendalam lah kalau nak tanya pasal benda-benda yang aspek teknikal dan taktikal. Macam kalau saya lebih direct. Apa benda yang saya nampak, penceritaan dalam ulasan tu. Sebab benda tu orang yang nak nampak, benda tu orang nak tahu macam mana bola tu dibawa dari kiri ke kanan, pergerakan bola tu, benda tu saya suka tekankan, dan cerita dengan bahasa yang cantik lah tu untuk tarik orang lagi. Okay, walaupun saya seorang peminat, saya asal Terengganu dan saya sokong Terengganu, tapi saya bukanlah seorang yang peminat yang tegar, yang memang tegar sampai perlu menjadi seorang yang sangat bias lah. Saya tak sampai ke tahap tu. Bila perlawanan tu melibatkan pasukan daripada negeri saya, contoh Terengganu, lawanlah mana-mana pasukan, contoh final tu lawan Johor, semifinal yang baru-baru ni lawan Selangor. Saya akan cuba seneutral yang mungkin lah. Kalau ada gol untuk Selangor, saya akan cuba berikan segala tenaga saya sama seperti apa yang tenaga yang saya berikan jika Terengganu skor. Tu benda yang saya rasa memang sepatutnya saya bagilah, sebab itu adalah untuk kepuasan penonton, bukannya untuk kepuasan diri saya. So saya guna suara saya guna tenaga saya untuk berikan satu lagi tenaga tambahan untuk perlawanan yang
ditonton oleh penonton-penonton di rumah. Yang ni dipanggil, kalau tak salah saya, condenser mic saya. Ni untuk tapis bunyi yang terlampau bising dekat ni lah, ambient dekat stadium. So bagi saya kalau buat dalam bilik yang macam ni tak tarik banyak sangat bunyi daripada audience tu. And then tapi kalau buat dekat luar betul-betul buat luar ni memang membantulah, sebab nak tapis bunyi memang nak tarik suara kita je. And then bagi saya ni mahal ni. Mahal. Macam saya cakap tadi, kalau start masa saya buat Selangor Champions League pun saya ada guna bahasa-bahasa. Kadang-kadang saya selit dengan pantun, kadang-kadang saya selit dengan kata-kata yang puitis. Tapi mungkin masa tu orang tak boleh nak terima sangat, ataupun mungkin orang tak tengok sangat kan perlawanan-perlawanan Liga Sosial kan, berapa sangat jumlah penonton yang tengok dekat live streaming kan. Tapi bila start pada tahun ni, saya cuba guna benda tu dalam saingan Liga Super. Awal-awalnya saya takut juga. Saya takut penerimaan tu macam mana, saya takut. Tapi saya try bereksperimentasi. Saya gunakan ayat-ayat yang puitis ketika first game saya masa tu, first yang start saya buat masa tu adalah game Negeri Sembilan lawan Johor Ta'zim masa tu. Saya ingat lagi gol Fernando Forestieri last minute betul di minit ke-99 atau minit ke 100, mungkin dah masuk dah minit ke 100. Gol Forestieri tu, ayat yang saya guna masa tu memang saya nak luahkan bila ada tim yang jaya jaringkan gol-gol yang dramatik seperti macam tu. Jika anda bercakap mengenai bola sepak, sudah pastinya ianya mengenai kualiti dan kesempurnaan. Dan inilah yang berlaku di Stadium Tuanku Abdul Rahman Baroy. Paling epic saya rasa masa Brandon Gunn kot. Brandon Gunn, sebab benda tu bagi saya dia bukan sekadar di dalam padang tapi di luar padang. Bagaimana seorang tu hebat di luar padang dan disambung kehebatannya di dalam, dibuktikan pula kehebatannya di dalam padang. Ini masih lagi Quentin, tolakan ke belakang untuk Brandon Gunn. Jatuh satu kali, bangkit 5 kali. Bagaikan burung Phoenix bangkit dari abu, bangkit membina satu keindahan baru. Brandon Gunn. Saya tak rasa semua orang boleh bangkit macam dia. Bagaimana kuatnya seorang Brandon Gunn ni nak bangkit, nak lawan daripada dia punya ACL dan kena pula kanser, lepas tu boleh bangkit, boleh main first E dan boleh skor. Sebab tu saya gambarkan bagaimana Phoenix yang bangkit dari abu, sebenarnya merujuk kepada lagu M. Nasir juga. So lebih kurang 4 minit kita akan go live dalam 8.30. So untuk pengulas bagi siaran untuk siaran RTM, pengulas juga akan buat sesi pre-show bersama rakan saya kat bawah, Rudi Ramli kat bawah. So saya akan start 8.30 tu dengan pre-show terlebih dahulu lah. Kita ulas sedikit sebanyak mengenai previous match, apa benda interview dan interview daripada coach dan juga pemain lah. Kat situ kita akan tengok balik jaringan-jaringan dari previous game juga. Salam hormat dan salam bahagia. Selamat datang ke hari perlawanan separuh akhir pertama saingan TM Piala Malaysia 2022. Jadi fokus dan tumpuan kita malam ini adalah membabitkan pertembungan di antara Selangor dan Terengganu. Perlawanan yang kami bawakan secara langsung dari Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kalau ikutkan komen-komen yang selalu kata style Peter Duri, jujur saya cakap, sebelum ni saya tak berapa kenal sangat pun Peter Duri tu siapa. Sampailah saya terpaksa tengok balik highlight game-game dekat YouTube Peter Duri. Oh, Peter Duri macam ni punya style. Okey. Sebab saya kalau EPL saya tak tengok sangat. Sebelum ni saya lebih sukakan suka tengok La Liga. So okey, kalau ikutkan supaya mungkin saya terinspirasi dengan Ray Hudson. Ray Hudson adalah salah seorang pengulas di La Liga masa tu. So dia begitu inspired dengan Lionel Messi.
So apabila jaringan ada je jaringan-jaringan yang melibatkan Lionel Messi masa tu, ada je ayat-ayat yang kita boleh dengar, kita tak boleh brain pun apa benda yang dia nak cakap benda sebenarnya. Terlampau memuja-muja Lionel Messi sampai ayat tu kadang-kadang memang sesuatu yang bila kita tangkap balik benda tu, wow, menarik. So kalau ikutkan mungkinlah terinspire juga daripada apa yang Rick Hudson tu cakap dalam game-game yang dia buat. Dan juga kalau kita tengok sebelum ni pun arwah Datuk Haji Hasbullah Awang pun suka guna kata-kata yang puitis, kata-kata yang sedap didengar. Bukannya setiap perlawanan kita nak berpantun, nak bersyair ke apa tapi penggunaan ayat tu kena dengan situasi dan enaklah untuk didengar. Sepakan percuma, namun kali ini orang yang berbeza. Cece Kipre dan juga Faisal Alim. Namun tumpuan lebih terarah kepada Kapten Terengganu ini. Lihat pada posisi badannya dari Cece Kipre. Wow! Ledakan sempurna di Petaling Jaya dari Cece Kipre. Yang paling beri cabaran adalah untuk kita cari segala benda info untuk kita, sebagai kalau ikutkan apa yang saya cakap hari itu, modal sebagaimana seorang businessman perlu ada modal untuk menjalankan bisnesnya. Bagi itulah juga seorang pengulas perlu ada modal untuk beliau bercakap. Sebab nak jadi pengulas kita perlu pandai susun ayat. Kadang-kadang saya juga ada beberapa perlawanan juga, kadang-kadang saya stuck. Kadang-kadang kita punya otak pun ada banyak sangat berfikir. Kadang-kadang saya pun ada kerja hakiki saya, lepas tu malamnya terus buat game untuk mengulas pula kan. Game kadang-kadang masa tu otak pun dah penat. Adalah ayat-ayat yang tersangkut, tak nak keluar pun tak keluar, benda yang macam tu. Dan bagi saya persiapan tu adalah sesuatu yang perlu dilakukan dengan sebaiknya jika tak nak ada apa-apa yang boleh ganggu kita time perlawanan. Khairi dengan sepakan sudut, tandukan, wow! Rizman Akraf, tandukan yang cukup cantik untuk meletakkan bola tersebut ke dalam gawang Terengganu. Dan jaringan penyama ini, responnya cukup penting dan respon ini cukup diperlukan untuk Selangor yang bermain di rumah sendiri di Petaling Jaya ini. Setakat ni alhamdulillah semuanya diterima, semuanya mendapat reaksi yang bagus daripada produser dan mereka pun kata kat saya boleh teruskan dengan apa yang awak buat, teruskan dengan karya-karya yang awak telah hasilkan, kerana benda ni pun diterima oleh peminat-peminat bola sepak. Dan kita perlu ingat macam kita ibarat jual satu produk kan. Bila kita jual produk tu diterima oleh pembeli-pembeli atau customer. So maksudnya produk yang kita jual tu ada kualiti tersendirilah. So kenapa kita nak hentikan bila mana benda tu bukannya mendapat tentangan ataupun tidak digemari oleh orang yang mendengar tu. Jadi itu sahaja kisahnya dari saya, Wan Khairil Azwar, dari Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk penutup aksi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk TM Piala Malaysia separuh akhir yang pertama. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lega, alhamdulillah. Penat. Saya kira selepas ni mungkin saya akan bertugas di Piala Dunia pula. Untuk bersama dengan saluran Astro Arena 802. Yeah, I got a story to tell. I know they want me to fail.